orang yang jahil dengan perkara ini. Jadi perkara yang musannif nak terangkan kepada kita pada pagi ni adalah suatu perkara yang sangat penting. Perkara penting, tetapi malangnya ramai yang tak tahu. Suatu perkara yang sangat-sangat berguna, suatu perkara yang penting, tapi sayangnya, malangnya ramai yang tak tahu. Seramai mana tu yang tak tahu tu? Ni dia nak gambarkan, suasana yang mengatakan ramai orang yang jahil, yang tak tahu, yang tak maklum lagi benda ni, iaitu dengan perkara ini sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga. Sehingga orang yang kita tak sangkakan, tak sangka yang dia ni tak tahu. Tengok ke parah rupanya, tengok ke umurnya, tengok ke gaya cakapnya, lagaknya, sombongnya. Ingat dah tahu, rupanya tak tahu juga rupanya. Ingat kan dah tahu. Betul? Macam itulah kebanyakan kita, macam itulah. Nampak lagaknya macam dah tahu pasal semayang, rupanya tak tahu semayang. Tu yang dimaksudkan tadi, tak sangka. Tak sangka. Ingatkan, tahu dalam semayang. Apa dia? Tikus? Tikus pun datang mengaji. Orang yang tak nak mengaji, berat daripada tikus lagi. Tikus pun masuk dewan belajar. Orang tak nak masuk dewan belajar, malang sungguhlah. Nampak tu? Itu sindiran daripada Allah sebenarnya. Sindiran daripada Allah Ta'ala. Tikus pun datang duduk dalam dewan belajar. Manusia lari keluar daripada dewan belajar agama. Lebih malang daripada tikus lagi. Kita duduk marah tikus. Rupa kita lagi teruk daripada tikus lagi. Allah, mudah-mudahan diberi taufik. Baik. Nampak gaya macam dah pandai semayang, rupanya tak pandai lagi. Tengok ke umur dah 40, tengok ke umur dah 35, anak 25 orang, cucu 18 orang, rupanya tak tahu semayang lagi. Seolah-olah gitu nak gambarkan keadaan yang dikatakan sehingga orang yang tak disangkakan tak tahu, rupanya tak tahu. Tengok ke umur patutnya dah tahu dah benda-benda macam tu. Tengok ke gayanya, tengok ke umurnya, patut dah beres dah, rupa tak beres lagi. Sebab apa tak beres lagi? Tak nak ambil tahulah, sombong. Orang suruh dulukan fardu ain, kita pergi belajar fardu kifayah sungguh-sungguh. Takut nanti susah atas dunia kalau tak pandai ilmu akademik, tak pandai ilmu perniagaan, nanti susah atas dunia nak cari makan. Dia tak nampak, dia tak fikir kesusahan kesenangan hari kiamat tu bagaimana. Dia tak nampak, dia tak pernah fikir kesusahan nak hadap sakaratul maut macam mana. Sebab tu dia tak peduli nak ambil tahu tentang akhirat, tentang kematian. Sebab pada dia benda tu tak menguntungkan apa-apa, tak merugikan apa-apa. Yang merugikan kalau tak tahu ilmu tentang dunia ataupun ilmu yang bersangkut paut dengan urusan kehidupan dunia. Ini kalau tak tahu, pada dia malang sangat-sangat. Sebab takut nanti susah atas dunia. Dia tak takut susah di hari kiamat dah. Dia tak takut susah saat sakaratul maut. Dia tak takut dan dia tak tahu bagaimana kesusahan nak menghadapi malaikat maut besok macam mana. Sebab tu tak ambil peduli. Kalau ada pun sekadar niat dalam hati, tapi bertangguh-tangguh, lepas sehari-sehari, lepas minggu-minggu, lepas bulan-bulan, lepas tahun-tahun, nantilah. InsyaAllah. Tak tahu berkapal-kapal dah, insyaAllah dia tak sampai-sampai, tak ngaji-ngaji lagi, dilekakan, ditipu oleh dunia. I'lam anna tulal amali lahu bisababani ahaduhuma al-jahlu wal akharu hubbud dunya. Ni dua sebab
kenapa kita manusia ni suka menangguh-nangguhkan persiapan nak mati. Ini di antara dua sebab lah. Kenapa kita menangguh-nangguhkan untuk membuat persiapan diri untuk bertemu dengan malaikat maut yang sangat menggerunkan tu. Nabi Ibrahim pun pengsan tengok malaikat maut ni. Nabi Allah Ibrahim pun pengsan. Satu ketika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat maut. Tapi keadaan malaikat maut itu seperti manusia lah, seperti seorang laki-laki. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada malaikat maut ni, wahai malaikat maut, boleh tak, adakah engkau kuasa, kalau bahasa kita, boleh tak kau tunjukkan rupa engkau waktu kau nak cabut nyawa orang yang fajir. Makna waktu kau nak cabut nyawa orang fasik, orang fajir, ahli maksiat, orang kafir, macam mana rupa kau? Boleh tak kau tunjukkan kat aku? Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat maut kata, sesungguhnya kau tidak akan kuasa melihat. Kau takkan mampu, kau takkan kuat, kau takkan makna mampu nak melihat keadaan, makna rupa paras aku yang sebenar waktu aku mencabut nyawa roh orang yang fasik, fajir. Siapa fasik fajir ni? Makna tak pedulikan hukum-hakam Allah atas dunia, tak peduli halal haram, tak ambil tahu tentang Tuhan. Sembahyangnya tak sah, hatinya kotor, akidah tak ada, mendahulukan hal-hal dunia, membelakangkan hal-hal akhirat. Ada yang murtad, ada yang kufur, macam-macam. Jadi macam mana rupa kau ni, wahai malaikat maut, waktu kau cabut nyawa orang yang jenis macam ni? Malaikat maut kata, kau tak kuasa, wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kata, bala, aku kuasa. Mana bahasa kita? Boleh. Kalau bahasa kita boleh. Boleh. Baik, kalau begitu malaikat maut kata, sekarang kau berpaling daripada aku. Wahai Ibrahim, kau paling, kau pandang sana. Jangan pandang sini dulu, kau pandang sana. Lalu malaikat maut pun berpaling juga daripada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian bila Nabi Allah Ibrahim berpaling balik, tengok keadaan dia, macam mana rupa dia? Seperti seorang laki-laki yang sangat gagah tubuh badan, hitam legam kulitnya, berdiri segala bulu-bulu roma dia, bulu romanya terpacak semua. Kemudian matanya, telik hidungnya, mulutnya semua berapi-api, keluar api. Dan baunya tersangat busuk bau dia. Pengsan Nabi Allah Ibrahim. Pengsan Nabi Allah Ibrahim. Itulah yang kita akan jumpa besok kalau amalan kita tak elok. Begitu keadaan malaikat maut yang nak sentap roh kita besok. Kalau dah macam tu keadaan ni, makna tak ada dah istilah lemah lembut dah. Tak ada dah istilah lemah lembut. Satu lagi, malaikat maut ni Allah tak jadikan dalam dirinya sifat belas kasih. Dia tak ada sifat belas kasih. Dia tak peduli. Jadi kita nak kena buat persiapan. Apa persiapan kita nak tengok, nak jumpa makhluk Allah yang macam tu? Kita tengok cerita dalam TV tu, tengok cerita hantu pun kita tutup mata. Padahal kita yang nak tengok. Siap tunggu pukul 5.30 dah tunggu. Cerita pukul 7. Tunggu cerita hantu. Bila hantu keluar, tutup mata. Tadi kata nak tengok. Dia kata tak berani. Dah kau nak tengok apa? Tengok lah. Tak berani dia. Bukan hantu betul-betul. Dia tahu. Berlakon. Pun takut. Ni bukan berlakon. Ni benar-benar. Kita, setiap orang ni akan jumpa besok. Malam ni, petang ni kita mati, petang ni kita jumpa dia. Kejap lagi anda kata kita balik ni kat on the way kok pendek umur, kejap lagi kita jumpa. Tu bergantung kepada amalan kita. Bergantung kepada hati kita. Baik tak baik, bersih tak bersih. Kalau baik, bersih, soleh, katanya dalam cerita tadi tu, dia mencabut nyawa orang mukmin yang soleh, yang bertakwa, yang hatinya bersih daripada sebarang jenis penyakit, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada sangka jahat dan sebagainya. Dia akan berupa sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan, hebat, kacak, lemah lembut, menggembirakan, menyeronokkan.
Itu keadaan dia nak mencabut roh orang yang bertakwa, yang soleh. Dah kita nak yang mana? Pilihlah sendiri. Kita sanggup nak mana? Tak ada jawapan. Kita nak jumpa yang mana? Ya ke? Nak jumpa yang rupa menakutkan ke rupa yang menggembirakan? Ya Allah. Kalau betul, apa persiapan? Dah buat persiapan belum? Hati dah bersih belum? Dengki dendam ada lagi tidak? Mengumpat pencen dah? Baik. Bukan semudah yang kita cakap. Tanpa usaha, tanpa buat sebab, kita takkan dapat. Jadi kena buat sebab, kena usaha. Buat apa yang Allah redha, tinggalkan apa yang Allah tak redha. Itu je cara nak selamat. Tapi kalau kita buat kerah kepala kita, buat kerah kepala kita, buat kerah hati kita, tunggulah nanti akan jumpalah malaikat maut yang sangat-sangat dahsyat, menakutkan tu. Bini tak teman, laki tak teman, orang-orang yang kita kasih sayang tak ada bersama kita waktu tu. Hadaplah kau seorang-seorang. Jadi jangan berani-berani. Tak mampu. Nabi Allah Ibrahim pingsan. Tu baru tengok, belum kena jekah lagi. Kemudian sakit, mati tu pula sakaratul maut ni, tak pernah ada sakit macam tu. Tak ada seorang pun yang mengalami sakit sakaratul maut tu atas dunia ni waktu dia hidup, tak ada. Melainkan yang dah rasa, yang tahu macam mana dahsyatnya, bisanya, sakitnya sakaratul maut ni, orang yang dah lalui. Tu je. Andai kata kita boleh pergi ke kubur almarhumah, tok nenek moyang kita ke, mak bapak kita ke, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, boleh tanya dia dan dia boleh ceritakan macam mana sakit. Kita akan rasa sendiri. Sebab bab rasa-rasa ni kena alami sendiri baru tahu. Cerita macam mana pun kita takkan faham. Sebab jenis rasa kena alami sendiri. Dan siap sedia, kita akan alami benda tu. Kalau baik amalnya, baiklah. Cara roh kita diambil besok. Kalau kita ni tak baik, tak elok, fasik, hati kotor, siaplah. Disetapnya, direntaknya, tak peduli. Sampai tak terkata, tak boleh nak minta tolong. Akal jadi jam waktu tu. Akal jadi jam, tak boleh minta tolong, tak boleh panggil siapa, sebab terlalu sangat dahsyat sakit dia, sakaratul maut. Sebab sakit sakaratul maut ni melibatkan setiap juzuk tubuh badan kita. Setiap juzuk, kukunya, kulitnya, bulu rombongnya, semua rasa sakit. Melibatkan sekalian roh. Ada pun sakit selain daripada sakaratul maut ni, kalau kata gigi je lah. Kalau sakit tumit je lah. Kalau kepala je lah. Dia tak melibatkan sampai sekalian roh. Tapi sakaratul maut ni semua. Dahsyat sakaratul maut. Macam mana kita nak hadap? Melainkan pertolongan Allah dah. Tapi nak Allah tolong, kena buat apa yang Allah redha. Allah pesan dah, siapa lupakan Allah atas dunia, waktu akhirat Allah lupakan dia. Allah tak peduli. Pandai-pandai kau lah. Sebab waktu dunia dulu, waktu hidup atas dunia dulu, Allah bagi pelbagai kesenangan nikmat, kita sombong. Allah suruh ikut agama, kita tak mau. Maknanya melupakan Allah. Maka sekarang ni, bermula je nak pindah alam akhirat, Allah akan biarkan kita. Pandai-pandai kau lah. Hadapilah sendiri. Allah takkan bagi pertolongan. Balasan perbuatan kita terhadap Allah. Kalau rasa kuat, kalau rasa hebat, teruskanlah. Teruskan. Puaskan hati kita. Ikut nafsu kita. Pasti kita akan jumpa azab tu. Bukan bohong, bukan dusta. Baik. Ni dia. Jadi ini perkara yang penting. Itu iklan. Renung. Renung. Tapi kalau kita orang soleh, hatinya bersih, tak ada sakit hati dengan orang. Tak ada sakit hati dengan orang. Dia tak ada sangka jahat dengan orang, sangka baik. Pemaaf orangnya, terpendendam orangnya. Dia kalau mati orang jadi macam ni. Bahagialah dia. Disambut rohnya dengan penuh penghormatan.
Mengecewakan iblis. Sampai turun ni malaikat-malaikat yang lain mengiringi malaikat maut ni nak bawa roh orang yang baik-baik. Waktu tu iblis tengok, pegang kepala dia, celakalah aku, dia kata, celakalah. Dia marahnya tentera-tentera dia. Tentera dia cakap dah, puas tipu dah, puas belit dah. Tapi dia orang yang mendapat pertolongan Allah. Disambut rohnya dengan panji-panji, punya megahnya, subhanallah. Itu baru betul. Itu baru betul berjaya. Itulah kejayaan yang hakiki. Kalau kat dunia je orang nampak je berjaya, tapi sisi Allah tak ada apa benda. Na'udzubillah min zalik. Ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang yang jahil dengan perkara ini. Ramai. Sekarang ni kita boleh cakap, aku tak peduli, aku tak pentingkan agama, nanti-nantilah, boleh cakap, boleh, teruskan. Itu nama sombong. Sombong. Sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga, yaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah Ta'ala dan Rasul, tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Maknanya perkara yang musannif nak bagi tahu ni, perkara ni adalah merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Cuma tidak ada janjian pahala ataupun dosa. Berbeza dengan hukum syarak, wajib syarak yang kita dah belajar yang lepas. Wajib syarak itu juga keputusan daripada Allah. Betul? Wajib semayang, wajib puasa, wajib belajar, wajib kenal Allah, itu keputusan daripada Allah juga, suruhan daripada Allah Ta'ala juga. Maknanya ketetapan daripada Allah Ta'ala juga. Tapi di situ dalam bab wajib syarak tadi ada ganjaran pahala kalau buat, kalau tinggal dosa. Dan lagi pula kita disuruh oleh Allah, pihak kita makhluk ni, hamba ni diperintah oleh Allah agar melaksanakan. Itu wajib syarak. Ada pun yang ni bukan wajib syarak. Dia bukan suatu perkara yang Allah perintah atas diri kita, bukan. Dan tidak ada jaminan pahala ataupun tidak ada janjian dosa pun. Cuma nak menyatakan perkara ini adalah sebahagian daripada janji Allah, keputusan Allah yang pasti berlaku dan pasti terjadi. Kemudian, tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Makna benda ni meskipun berlaku, meskipun terjadi, tidak ada janjian pahala ataupun azab. Tetapi makna bahkan perkara itu tetap dan pasti, yakni berlaku. Pasti berlaku, mesti berlaku, sungguh-sungguh akan berlaku. Maka tidak dinamakan dia wajib syarak. Tapi bukan namanya wajib syarak. Wajib syarak seperti semayang dulu. Wajib syarak, wajib semayang, wajib puasa, wajib apa lagi lah, macam-macam lah wajib tu, bukan satu dua itu wajib syarak. Ini bukan wajib syarak. Seperti ni contoh dia, wajib mati. Wajib mati. Ada juga perkataan wajib situ. Wajib sembahyang, wajib mati. Adakah sama? Tak. Wajib semayang, wajib syarak, perkara yang Allah suruh kita usahakan, suruh kita buat, suruh laksanakan. Kemudian kalau buat betul caranya, syarat rukunnya, betul ikhlasnya, betul akidahnya, dapat pahala. Kalau tinggalkan tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh Allah, dosa lah pula, ada janjian azabnya. Confirm diazab oleh Allah. Confirm tadi tilik kepada janji Allah. Ada pentilik kepada akal, harus diampunkan, harus diselamatkan daripada azab Allah. Jadi tak payah bergaduh pasal tu dah. Satu nak kecoh. Dua-dua betul lah. Kita yang nak kena mengaji ni. Setan ni banyak. Manusia kepala setan pun banyak, yang suka melaga-lagakan orang. Jadi kita yang nak kena pandai. Hati-hati dengan media-media ni. Dia post satu benda, kita bertelagah kat bawah. Yang bodohnya kita.
Ha. Kita kena jaga diri. Sangka baik, elok-elok. Kalau kita tahu tak ada jadi apa. Dia kata confirm, memanglah tilik kepada janji Allah. Confirm lah. Nama pun janji. Allah tak mungkin. Maknanya kalau kata 1000 orang, paling tidak 1 pasti akan ditunaikan janji Allah. 10 ada 10 orang buat maksiat. Allah janji apa? Orang buat maksiat ni akan diazab oleh Allah. Itu janji Allah. Dosa, azab, paling tidak seorang akan diazab oleh Allah. 9-nya dilepaskan oleh Allah. Makna Allah tunai janji tak? Tunai tak janji dia? Tunai. Tapi kalau Allah kehendak tak nak azab, nak ampunkan, ikut dia. Ikut dia lah. Makhluk dia, hukum hakam dia, syurga neraka dia. Tapi pada akalnya harus. Tapi tilik kepada syarak, tilik kepada janji, pasti berlaku. Pasti berlaku. Pasti berlaku. Maka tidak dinamakan dia wajib syarak seperti wajib mati. Wajib mati ni bukan perintah Allah ke atas diri kita. Seperti wajib semayang tu. Lama sekarang kalau tak faham ni kan, ada pula yang usaha buat sebab supaya mati pula dah. Dia kata wajib semayang makna kita kena buat. Allah suruh kita. Kalau tak buat nanti berdosa, azab neraka Allah. Tak boleh. Tiba-tiba dengan wajib mati. Maknanya aku kena usaha lah ni mati macam mana ni. Sebab Allah suruh kata wajib mati, maknanya kalau tak mati berdosa. Itu yang terjun bangunan tu. Rupa salah faham. Orang panggil mari lah ngaji kitab Misbahul Munir. Sombong. Tak nak mengaji. Pandai. Tu kan dah salah faham. Kan dah salah faham. Orang kata wajib semayang tu benda lain, wajib mati benda lain. Wajib semayang Allah suruh, wajib mati cuma nak bagi tahu mati tu pasti berlaku. Pasti berlaku kerana dijanjikan oleh Allah. Bukan Allah suruh kita mati macam semayang tu. Kalau tak mati berdosa, kalau mati dapat pahala. Bukan maksud macam tu. Dan wajib bangkit hidup kembali. Wajib kita semua pasti mesti yang setiap yang mati akan dikembalikan, dihidupkan balik oleh Allah. Dan sebagainya, banyak lagi lah janji-janji Allah daripada perkara yang wajib berlaku, perkara yang mesti berlaku. Macam tadi tu sakaratul maut wajib berlaku. Pasti berlaku. Bukan dongeng, bukan khayalan, pasti berlaku, sungguh-sungguh akan berlaku. Yang dikatakan mati itu ada rasa, sungguh ada rasa mati. Yang kata dahsyat azabnya, dahsyat bisanya, dahsyat pedihnya tu sungguh-sungguh ada. Bukan lawak, bukan dongeng, bukan khayalan. Maka iaitu dinamakan dia hukum aradi. Namanya hukum aradi. Hukum aradi. Apa maksud hukum aradi ni? Keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala. Tu yang kata hidup wajib mati, mati wajib akan bangkit kembali, itu keputusan Allah, janji Allah. Janji Allah. Asalnya apa? Hidup mati ni apa? Hukum dia apa? Wajib ke mustahil ke harus? Harus. Jadi kalau pada akal kita nak kata gini, kalau kita tak mati pun akal boleh terima. Betul? Kita ni kalau tak mati pun akal boleh terima. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak nak cabut nyawa kita, maka hiduplah kita, tak mati-mati. Akal boleh terima tak? Boleh. Sebab mati kita tu duduk dalam perkara yang mungkin, perkara yang harus bagi Allah menjadikan. Tapi kalau tilik kepada hukum syarak ataupun hukum aradi ni, bukan dah kata harus dah mati tu, wajib wajib mati. Wajib mati. Makanlah apa pun, telanlah ubat apa pun, exercise lah macam mana pun, jagalah kesihatan macam mana pun. Kau tak mati dalam keadaan kau sakit, kau mati dalam keadaan kau sihat. Mati tetap mati. Bila mati tu besok, jumpalah tadi tu sakaratul maut, soal muka nakir, jumpalah tu.
Hadaplah seorang-seorang. Kawan-kawan tak teman kita. Kawan-kawan yang selalu ajak kita ponteng ngaji tak teman kita. Betul? Bini pun tak teman, kawan jauh sekali. Laki pun tak teman, kawan kita mengumpat, lagilah tak teman. Hadaplah seseorang. Kalau ada amal soleh, adalah yang namanya. Kalau yang teman kita tu pula amal jahat semua, siap. Jadi sama ada kita ditemani oleh amal yang soleh ataupun ditemani oleh amalan jahat kita sendiri. Kalau ditemani oleh amal soleh, bertuahlah, ada yang tolong jawab. Kalau yang menemani itu amal yang jahat, siapa yang buat tu? Kita sendiri. Kita yang sendiri yang usahakan. Kejahatan tu Allah bagi akal. Allah dah bagi akal, boleh beza yang ni baik, yang ni Allah redha, yang ni Allah benci. Kita saja nak pilih Allah benci. Hadaplah. Dulu berani sangat, dulu belagak sangat, kata tak apa, kata tak kisah, kata tak peduli, kata tak heran. Sekarang hadaplah. Nak balik-balik atas dunia, Allah tak bagi dah. Allah dah bagi masa peluang belas tahun, puluh tahun Allah bagi. Jaga. Ingat-ingat mati tu banyak sikit. Ingat-ingat mati banyak sikit. Mudah-mudahan hati kita jadi baik. Fikir, boleh ke aku adab ni? Fikir, timbang-timbanglah sendiri. Sakit pening sikit pun dah menonggeng dah kita. Baru bagi pening sikit menonggeng dah. Sakit gigi pun menonggeng dah. Mana hebat dah? Mana kata tak kisah tadi? Tak kisah, tak heran. Allah bagi sakit kepala menonggeng lah. Itulah kata sombong. Kita ni sombong. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita tak mampu, tapi ni lidah ni, nafsu ni memang sombong. Nafsu ni, dia tahu yang dia tak mampu, tapi dia akan mengaku dia mampu. Itu nafsu jahat. Nafsu. Selalu doa, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kejahatan syaitan, tipu daya syaitan dan kejahatan nafsu kita sendiri. Kena doa aja tu. Bukanlah keputusan mana tadi, maka iaitu dinamakan hukum aradi. Artinya keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala, bukanlah keputusan yang dituntut ke atas pihak kita mengerjakan dia. Bukan kita disuruh buat melaksanakan mati tadi tu, usaha supaya kita mati. Bukan. Yang kita ni disuruh oleh Allah buat persiapan nak hadapi mati tu. Bukan suruh usaha supaya mati, bukan. Usaha buat persiapan mati. Bekalan apa? Bekalan mati, amal soleh lah. Amal soleh makna amal yang betul, yang baik, yang diterima oleh Allah. Kalau amal tu ditolak, itu bukan amal soleh. Amal soleh ni amal yang Allah terima. Kita semayang, kita mengaji, kita mengajar, kita bersedekah, tapi niat kita bukan kerana Allah, itu bukan amal soleh. Bangun tahajud tapi ujub, tapi riak, tapi takabur, itu bukan amal soleh. Amal soleh ni amal yang betul dan diterima oleh Allah, dan boleh bawa balik faedah ni besok hari kiamat. Tu amal soleh. Tapi kalau atas dunia ni hancur lebur dah, buat hancur lebur, buat hancur lebur, itu kan amal soleh. Itu amal yang rosak. Amal yang rosak. Sedekahnya banyak, mengajinya banyak, mengajarnya banyak, Qurannya banyak, semayangnya banyak, tapi dalam masa yang sama dia sendiri yang runtuhkan semua tu. Mengumpat, tu semua runtuhkan amal kita tu. Berdengki, berdendam, jahat sangka, ujub, itu semua yang kita sendiri yang merobohkan amalan kita sendiri. Batu pantang, kena pantang. Kena pantang. Kalau tak pantang, habislah kita, nayalah kita, muflislah kita. Apa kedana merempatlah, celakalah kita besok hari kiamat besok. Siapa nak tolong? Orang lain pun susah semua kat sana. Semua tak cukup kebajikan. Kalau boleh nak rebut hak orang, nak rebut besok kat sana. Siapa nak tolong kita? Melainkan kita sendirilah. Siapa bijak, dialah yang untung. Tak ada orang nak sudi tolong kita. Semua susah balik akhirat besok. Allahu Akbar.
Dan iaitu 3. Hukum aradi ni ada 3 bahagian. Yang pertamanya wajib aradi, yang keduanya mustahil aradi, dan yang ketiganya harus aradi. Jadi betul lah apa yang musannif kata tadi. Benda ni baik, benda ni penting, tapi ramai juga yang tak tahu. Benda ni berguna, tapi ramai yang tak tahu. Oh, macam tu ke? Macam tu lah. Dan erti wajib aradi, betul orang yang Allah pilih belajar. Dan erti wajib itu, dan erti wajib aradi itu, apa dia wajib aradi? Jangan lupa ni. Jangan lupa. Wajib aradi itu ialah barang, makna sesuatu yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala, seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa. Segala yang bernyawa mati. Ada yang mati dalam taat, ada yang mati sedang buat maksiat, ada yang mati dalam keadaan hatinya bersih, ada yang mati dalam keadaan hatinya kotor, busuk dengan dosa maksiat, penyakit hati. Dia tak nanti mati ni, tak nanti kita berubah. Kita nak kena berubah cepat-cepat sebelum datangnya mati. Cepat buat persiapan, selamat. Leka buat persiapan, celaka, jawab dia. Nantilah jadi pemaaf. Sekarang ni biar dulu lah. Tak puas hati lagi ni, belum puas hati lagi, biar dulu, dengki dendam dulu. Mati. Na'udzubillah, malang ni. Kena tipu dengan nafsu. Tepuk tangan, nafsu setan tepuk tangan. Oh, kita berjaya menghasutnya. Akhirnya dia mati membawa hati yang kotor di hadapan Allah. Tepuk tanganlah dia, bahagia. Berjayalah dia. Berjaya katanya. Dia mati membawa hati yang dibenci oleh Allah. Dia mati dalam keadaan Allah tak redha dengan dia. Oh, kita berjaya. Kan dengki setan ni, biar sama-sama tak dapat redha Allah. Dia dah tak diredai oleh Allah, dia dah dilaknat oleh Allah, maka dia akan menghasut kita supaya kita pun dapat nasib yang sama macam dia juga. Tu nama setan. Itulah sifat setan. Sifat dengki ni sifat setan. Kalau perangai kita dengki, perangai setan lah tu. Tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang dapat kebahagiaan, tak boleh. Kita selalu duk sakit hati. Mudah-mudahan Allah ambil balik, mudah-mudahan Allah tarik balik, mudah-mudahan Allah binasakan, mudah-mudahan Allah hidangkan. Itu perangai iblis. Walaupun sembahyang. Walaupun sembahyang, bila ada dengki dalam hati kita, namanya perangai iblis ada dah dalam hati kita. Kita pula turutkan. Oh, kita pun senang dengan sifat tu. Oh, aku puas hati bila aku dengki. Puas hati. Tunggulah, masak besok. Masak dengan daging-daging kita masak besok. Puas hati apa? Puas hati besok kena bakar, panggang dengan Allah Ta'ala. Tak mati. Melalak, melolong, meraung, tak ada siapa peduli kan kita. Anak bini kita berseronok atas dunia dengan harta benda yang kita tinggalkan. Kita menghadap dengan azab seorang-seorang dalam alam barzakh sana. Tolong lantak kau lah. Padan muka kita. Dah kita yang pilih jalan tu. Sekarang tanggungjawablah sendiri. Kenapa nak meletakkan kesalahan pada orang lain? Allah tak suruh kita buat maksiat sebab orang lain buat maksiat. Adakah Allah Ta'ala bila kau tengok orang lain buat jahat, kau pun kena buat jahat macam dia? Ada macam tu? Dah. Kalau kau tengok orang lain berdengki, kau kena juga berdengki macam tu. Ada macam tu? Dah, yang kita pergi tiru apa? Kenapa dia boleh dengki, aku tak boleh? Pula dah. Orang suruh berlumba dalam kebaikan. Ni dia nak berlumba dalam jahat. Dia kenapa dia boleh buat maksiat, aku tak boleh? Oh, nak macam tu. Terbalik. Orang suruh berlumba dekatkan diri dengan Allah. Dia jadi cemburu bila orang lain boleh buat maksiat, dia tak boleh. Dia jadi sakit hati pula tak boleh nak buat. La ilaha illallah. Kata dia boleh dedah aurat, kenapa kita tak boleh? Dah nak buat juga. Kau buat lah. Berlumba lah. Orang berlumba buat amal soleh, kau berlumba buat benda yang dibenci oleh Allah. Oh, dia boleh berdengki, kenapa saya tak boleh berdengki? Kau nak dengki juga sama dia? Ikutlah, lantak engkau lah.
Nanti kau jawab dah sedih. Allah suruh berlumba buat baik, berlumba bersihkan hati. Kau boleh sakit hati pula bila orang ada sifat macam tu, kau tak boleh nak buat. Kau nak buat juga maksiat macam dia. La ilaha illallah. Oh, tentang penyakit zohir, tentang penyakit zohir kita takut pula. Pergi hospital tu, hospital Melaka tu, pergi tengok. Arah 1, arah 2, arah 3. Macam-macam arah tu. Pergi tengok je. Yang belah tengkorak yang tengkorak kepala kena belah, yang mata kena congkir macam-macam. Yang tangan kena kerat, yang tangan kena potong, yang kaki kena potong, yang organ dalam kena buang, macam-macam. Ya Allah, jauhkanlah. Tahu pula tak nak. Tahu pula tak nak. Nampak pula celaka dia, nampak pula susah dia, nampak pula busuknya. Dah tadi ni yang busuk bangsa akhirat ni kita nak berlumba nak pula. Orang lain dengki, kenapa aku tak boleh? Cuba buat macam tu juga. Ya Allah, jadikanlah aku macam orang atas katil. Kepala dia kena kerat ni separuh, aku nak jadi macam tu juga. Ya Allah, je minta macam tu. Tahu pula kita tak nak. Tak usah lah. Dia nak dengki, biarkan. Doakan yang baik-baik. Kita baiki diri kita, jangan jadi orang dengki juga. 2 kali 5 nak buat apa? Dia jadi sakit hati bila tak boleh buat maksiat macam orang lain. La ilaha illallah. Patut syukur, ya Allah, alhamdulillah kau tak jadikan sifat macam tu pada diri aku. Ini dia rasa malang pula lah. Dia boleh dengki, kenapa aku tak boleh? Dia nak sama-sama ni. Saya cakap, dia masuk neraka, kenapa aku tak boleh masuk? Cakap lah macam tu. Kenapa dia je kena azab, aku tak kena azab? Mana boleh jadi aku nak juga kena azab kalau macam tu. Boleh cakap macam tu. La ilaha illallah. Nafsu kita ni tipu kita. Dia tipu kita, dia mainkan kita. Kita ikutkan. Kita dah tahu dah. Allah dah bagi dah kita ilmu kefahaman. Tak payah nak bohong Tuhan lah. Allah dah sampaikan benda tu pada akal dan kita dah faham benda tu. Tapi kita buat macam tak pernah faham. Besok kita nak jawab, ya Allah, saya tak pernah tahu. Dah, kau bohong. Allah yang bagi kau ilmu. Allah yang dah sampaikan benda tu pada telinga dan hati kau. Kau tak boleh nak bohong Tuhan. Sebab ilmu Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah lupa yang Allah dah bagi faham pada kita. Tapi kita yang nak buat alasan konon-kononnya macam tak pernah tahu. Sebenarnya kita menipu diri sendiri. Tipu diri kita sendiri. Seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu merasai ia orang yang bernyawa itu, ataupun tiap-tiap yang bernyawa itu pasti ia akan merasai mati. Akan rasa. Mati itu ada rasanya. Mati itu ada rasa yang tersendiri. Maka macam mana rasa dia? Tunggu saat dan ketikanya. Tak lama lagi kita akan dapat rasa yang namanya mati ni. Tak lama lagi ya. Boleh jadi sekejap lagi. Mana kita tu? Orang yang baik-baik tu, dia takut mati, sebab tu dia sentiasa bersihkan hati dia. Sentiasa dia tak nak benda penyakit hati ni singgah walau sekejap pun dalam hati dia. Dia tak nak, dia takut waktu singgahnya penyakit tu ajal pun sampai. Dia tak mau, dia takut. Sebab tu pantang singgah dia taubat kepada Allah. Kadang dia lawan, terpedaya juga dengan syaitan, terdengki juga contohnya. Dia cepat-cepat bertaubat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia tak nak benda tu duk bertapak lama dalam hati dia. Kita buat jeruk, kita buat pekasam. Kita buat jeruk, buat pekasam, simpan bertahun-tahun, sayang nak buang, rasa bodoh sangat kalau buang perasaan tu. La ilaha illallah. Sebenarnya kita diperbodoh-bodohkan oleh syaitan. Diperbodohkan oleh syaitan itu. Tengok orang-orang tu pantang singgah, cepat-cepat, ya Allah, astagfirullah, kenapa ni, astagfirullah, ampunkan aku ya Allah. Kita sayang nak buang, terbalik, sayang nak buang dengki tu. Jadi bodoh sangat. Kalau tak berdengki ni memang bodoh sangat lah. Kalau tak berdengki ni memang kira orang paling mundur dalam dunia. Kalau tak ada sangka-sangka jahat ni, orang paling rugi sekali dalam dunia. Makna nak kena ada sangka jahat ni, mesti kena ada dalam diri, baru beruntung. La ilaha illallah. Bahaya tahap macam tu hati kita bahaya. Dalam keadaan bahaya dah.
zon bahaya tu. Takut-takut waktu malaikat maut tadi datang, hati kita sedang macam tu. Dah, na'udzubillah. Minta jauh dah. Tapi jangan minta je, kena usaha. Kena usaha buang. Ada usaha buang tak? Ya. Bersungguh ke tidak? Ya. Jangan ujub pula perasan. Ya Allah, aku ni orang bersungguh ya Allah. Kena pula penyakit ujub tak dah. Perangkap dia ada di mana mah? Sengih seorang-seorang. Tak sangka nak banding dengan kawan sebelah aku ni. Ni lagi bersungguh jaga hati. Sebelah tak dia pakai. Ujub pula. Kena pula situ. Ingat dia perangkap dia satu Kemudian jadi buatlah persiapan. Sementara ada masa lagi ni 2-3 hari ni. Halah. Takut pula dengar 2-3 hari. 2-3 hari. Baru cadang nak pergi melancong. Sebab tu bagi kota mengingati mati ni, iaitu mana? Mengingati mati terkejut. Itu lagi baik daripada mengingati mati saja. Mengingati mati itu baik dah, tapi mengingati mati terkejut itu terlebih baik. Itu terlebih memberi kesan. Sebab kalau mati ni boleh jadi besok, lusa. Tapi kalau ingat mati terkejut, jangan-jangan ni kan dalam perjalanan aku nak pergi pekan ni kan Allah cabut nyawa aku kan. Memanglah aku bawa kenderaan elok. Kok ada lori ke entah mana, mabuk-mabuk langgar aku. Tak mustahil benda tu berlaku. Banyak je orang yang jaga keselamatan mengikut undang-undang. Dia sesahnya, dia sebabnya dia lori dia mati tak pasal-pasal. Nampak? Ada ke malaikat tu milih kita? Oh, dia ni pakai tali pegang keledar ni. Patuhi tengok. Patuhi had kelajuan. Jangan cabutlah nyawa diri. Alihkan lori ni ke tempat lain. Tak, dia tibai kita. Daripada sebelah sana highway, lori datang. Nampak tak? Sangka tak tu? Tak sangka. Tak sangka. Kita tu macam tu lah hari tu. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Kereta sebelah datang depan kita. Tak sangka. Pada adatnya, mana pula kau nak datang ke sini? Dan kau ke sana, aku ke sanun. India mabuk. Alhamdulillah hidup lagi ni. Kalau tak ada jumpa Misbah Amun di sini. Tapi dekil juga lagi kita. Kita Allah banyaklah Tuhan tolong. Sebab banyak salah lah tu Allah bagi peluang lebih tak baik-baik kan. Kita lebih 7-8 kali dah kita accident. 7-8 kali ni. Tapi Alhamdulillah lah, berkat doa. Allah bagi peluang. Sebab Allah tahu kalau kau mati waktu macam tu, memang habislah kau, celakalah kau. Dia Allah bagi peluang hidup. Baiki. Mudah-mudahan doakan saya lah. Kemudian katanya musannif lagi, dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah Ta'ala, innakum yaumal qiyamati tub'atsun, bahawa sesungguhnya kamu sekalian, tak ada kamu sebahagian, kamu sekalian pada hari kiamat dibangkitkan hidup kembali. Kamu semua akan dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah. Allah akan hisab amalan kita. Akan dikira, akan diperiksa. Kalau lulus, itulah dia kejayaan yang sebenar-benarnya. Kalau gagal, itulah kegagalan yang sebenar-benarnya. Maka dinamakan dia wajib aradi. Namanya wajib arad. Makna perkara-perkara yang Allah janji, sama ada janji baik ataupun janji yang tidak baik. Kedua-dua ni dipanggil hukum aradi, hukum janji Allah. Jadi bila tilik kepada janji Allah, yang harus bertukar menjadi wajib. Mati harus, hidup harus, selamat harus, celaka pun harus. Tapi bila benda tu dah Allah janji, dia jadi wajib lah. Wajib akan terima kecelakaan bagi orang yang begini. Wajib menerima kesenangan, kebahagiaan bagi orang yang begini amalnya. Dia bertukar, daripada harus bertukar jadi wajib. Jadi mesti berlaku.
maka dinamakan dia wajib aradi. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, kalau lawan dengan janji Allah tu, berlawanan dengan janji Allah, seperti dikata begini, seperti yang bernyawa tidak mati. Contoh kita nak cakap macam tu, yang kita ni yang bernyawa ni takkan mati kita ni. Jawabnya mustahil aradi, berlawan dengan wajib tadi. Tapi pada akal boleh terima tak kalau tak mati? Hukum akal kata apa? Yang hidup takkan mati. Hukum akal kata apa? Harus pada akal. Tapi kalau janji Allah, mustahil tak mati, sebab Allah janji dah. Setiap yang hidup pasti mati, itu janji Allah. Tapi kalau tilik hukum akal, harus je kita ni mati. Harus je kita ni mati. Tapi dah Allah janji setiap yang hidup pasti mati. Bertukar hukum harus jadi wajib. Bertukar hukum harus jadi wajib. Seperti yang menyawa tidak akan mati, dan yang telah mati tidak hidup kembali. Contohnya dia nak kata begitu. Kita ni besok bila dah mati takkan hidup dah, kata dia. Pada akal harus. Ya, akal boleh terima. Kalau Allah tak kendak nak hidupkan, duduklah selama-lamanya dalam alam barzah. Tapi bila Allah dah janji, wajiblah kita ni besok kena bongkar balik. Kena bongkar balik. Nak dihisap, nak dihitung amalnya, nak dibicarakan. Satu je cara nak selamat. Kita nak cepat masuk syurga ke nak masuk lambat-lambat? Siapa nak masuk cepat? Siapa angkat tangan? Siapa nak masuk syurga cepat? Siapa angkat tangan? Kita nak tengok. Malu nak masuk syurga. Okey, siapa nak masuk syurga jatuh tangan. Jadi memang passion susah nak suruh dah. Siapa nak masuk syurga cepat jatuh tangan. Ada tak sini yang nak lambat masuk syurga? Maknanya semua nak masuk cepat lah ni. Okey. Satu cara ni. Maafkan semua orang. Maaf betul-betul, bukan kat lidah je. Supaya apa? Supaya tutup kes. Buang kes. Buang kes nak kena cara dah? Tak ada nak cara apa buang kes dah. Saya dah maafkan Abang Ismail. Abang Ismail dah maafkan saya. Memanglah kita banyak dosa tu, orang bertekak ke apa benda salah faham ke begini begitu. Kadang saya ambil duit dia, dia ambil duit saya. Tekak Tapi bila dah saling memaafkan, aku maafkan kau, aku redha. Mana salah silap kau atas aku halalkan, tak ada masalah. Dia pun macam tu. Dah nak buka kes apa? Pergilah masuk syurga. Dia masuk syurga lah. Tak payahlah duduk mahkamah ni. Ini untuk orang yang tak selesai lagi. Korang tak ada hal, apa nak nyusah-nyusah? Pergi masuk syurga cepat. Itulah cara. Tapi kita ni passion dengki dendam tadi dah. Nanti hari kiamat, jaga kau, kita jumpa pada mahsyar. Ingat padang mahsyar tu macam padang bola. Ingat padang mahsyar tu macam mahkamah tu, mahkamah tinggi tu. Mahkamah berehat 10 minit. Tak apa. Ada dalam aircon, ada kipas, ada kursi, jumpa kawan sembang-sembang. Pergi kantin makan-makan, pakai masuk balik. Tak apa kalau mahkamah macam tu. Ini penuh dengan azab siksaan kat sana. Orang lain dah ada yang beratus tahun duduk dalam syurga dah. Ada yang dah berpuluh tahun, beratus tahun dalam syurga dah. Kita tak settle lagi. Sebab nak selesaikan dendam-dendam kita dah. Dah tadi kata nak masuk cepat. Nak masuk cepat kena buang aja dah. Nak masuk cepat kena tiru akhlak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pemaaf. Aku maafkan semua orang. Sama ada orang yang sengaja buat dosa khianat atasku, aku maafkan. Itu urusan dia dengan Allah. Aku tak nak susah. Aku tak nak susahkan diri aku. InsyaAllah. Kita ada tak salah dengan orang? Kita banyak tak buat dosa dengan orang? Banyak. Kalau kita nak orang maafkan kita, kita terlebih dahulu kena maafkan orang lain. InsyaAllah dengan keikhlasan kita nak tiru akhlak Nabi macam tu sallallahu alaihi wasallam, dengan sendiri besok Allah akan tolong menggerakkan hati-hati orang yang kita ada dosa dengan dia pun nak maafkan kita juga. Dia maaf ni tak syarat jumpa.
Nak memaafkan tak syarat berjumpa. Bila kita suka memaafkan orang, insya-Allah setiap perbuatan baik bukankah dibalas baik oleh Allah? Kalau kita suka maafkan orang, insya-Allah tak mustahil Allah akan gerakkan hati-hati orang yang kita ada buat dosa dengan dia pun digerakkan hatinya oleh Allah, aku maafkan semua orang. Masuk tak kita? Dapat tak kita? Selamatlah kita, sebab kita tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang siapa tiru dia akan selamat. Pasti dia akan selamat. Guarantee, confirm. Siapa tiru akhlak Nabi, akhlak hati Nabi, guarantee selamatlah dia. Allah akan tolong dia. Serahkan urusan tu pada Allah yang memegang hati-hati manusia. Allah yang memegang, Allah yang mentadbir hati-hati manusia ni. Walaupun mulutnya kata aku tak maafkan. Itu mulut dia. Kadang-kadang ada jenis orang macam tu. Dia saja tak nak kita ulang balik benda tu. Lalu dia kata aku tak maafkan kau. Supaya jadi keinsafan pada dia. Sebab kalau bermudah-mudah dimaafkan, boleh jadi nanti dia akan ulang balik. Ada jenis manusia macam tu. Aku tak maafkan kau. Biar dia sentiasa berasa beringat salah dia. Aku tak berani nak buat. Sebab yang ni pun dia tak maafkan aku dah. Aku tak nak dah ulang dengan siapa-siapa lagi. Tapi kalau kata aku maafkan, boleh jadi hurray, nanti boleh buat lagi. Ada ni mak. Jadi nak selamat, nak mudahkan urusan kita di padang mahsyar, maafkan semua orang. Tak ada kecuali. Tidak terkecuali siapa pun. Itu baru betul-betul orang yang nak segera masuk syurga Allah. Nafsu diajak kita supaya berdendam. Dendam-dendam ni nafsu. Nabi SAW tak ada sifat macam tu, berdendam. Nabi tak berdendam dengan siapa-siapa. Bahkan Nabi pemaaf. Hebat. Beruntunglah orang yang ada hati macam tu. Senanglah di besok urusannya di hari kiamat. Kita nak maafkan, setan kata jangan. Aku rasa macam nak maafkan lah. Setan kata jangan monyet. Kita pun kata baiklah setan, aku takkan maafkan dia. Setan kata bagus, nanti kau akan sekali dalam neraka dengan aku. Kaulah kawan aku, kata dia. Sebab kau selalu taat dengan bisikan aku, kata setan. Maka dinamakan dia wajib aradi. Dan jika melawani keputusan, orang kalau dah susah ni, negeri pun dia sanggup gadaikan. Jangan main-main. Kita gaja, kita ada negara, kita nak mati dah. Mati sebab dahagakan air segelas. Waktu tu kita ditawarkan, sama ada kau nak hidup ataupun kau nak serahkan, kau nak mati. Kalau kau nak hidup, syaratnya kalau kau nak air ni, segelas ni, untuk menyambung nyawa, kau serahkan kerajaan kepada aku. Nescaya dia akan sanggup serahkan kerajaan, asalkan dia dapat Maknanya dunia dan kerajaan dia tadi duduk pada apa? Nilai air yang secawan tadi. Tu nak cerita, bila orang dah susah, dia akan sanggup buat apa. Di hari kiamat tu besok. Bila dah tahu azab, siksaan, susahnya. Tapi kalau waktu tu baru nak ni, payah dah. Dia sekarang. Allah nak suruh kita ni memiliki hati baik sekarang, bukan selepas mati. Sebab ibadat ni waktu hidup, bukan waktu selepas mati. Selepas mati dah bukan ibadat dah. Itu balasan ibadat. Sini je tempat ibadat. Baikkan hati, bersihkan hati sini, bukan selepas mati. Dan dinamakan mustahil aradi. Makna kalau benda tu menyalahi dengan hukum-hukum Allah, makna keputusan-keputusan Allah Ta'ala, itu namanya mustahil aradi, iaitu bahagian yang kedua daripada 3. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, benda tu berlaku tapi lewat sikit, mati tetap mati tapi terlewat sikit, Allah nak lewatkan sikit kematiannya, hukumnya harus aradi. Sebab apa pula harus? Dah urusan Allah. Mungkin kan? Perkara mungkin kan? Jadi perkara mungkin, perkara yang harus bagi Allah. Allah nak lambatkan sedikit kematian dia, ataupun Allah nak mempercepatkan kematian dia, ikut Allah lah.
Ikut Allah lah. Samalah macam tadi tu, Allah nak ampunkan dia, ikut Allah lah. Haruslah pada akal, tapi tilik pada janji, mustahil. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, bersegera contohnya, atau bersegera sedikit, segera sedikit, Allah nak bagi peluang dia, kalau nak ikut, nak cabut nyawa dia hari Khamis, Allah bagi hari Jumaat, bagi dia dapat kelebihan hari Jumaat contohnya, ikut Allah lah, haruslah hukumnya. Bersegera sedikit kepada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aradi, bukan harus pada akal. Hukum akal dah belajar belum? Ya ke? Belum. Dulu tu dah lupa. Makna kalau ikut ulangan kali ni belum lagi lah. Belum lagi. Lagi akan datang tajuk dia tu. Uraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Hukum adat dulu, hukum akal belum lagi. Tu hukum akal muka surat 25 tu besok. Adapun pada adat, pada aradi wajib, pada akal harus. Bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aradi, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Inilah yang telah tersebut, tiga perkara yang dinamakan dia hukum aradi. Yang tak pernah belajar dah. Yang tak pernah dengar dah hari ni, alhamdulillah. Makna dah ada peningkatan pada diri dia itu dalam ibadat. Sebelum ni tak pernah dengar, tadi baru dengar, makna dah naik satu tangga lah tu. Betul? Sebelum ni tak pernah tahu aradi apa benda tu. Biasa dengan hukum syarak je, ni hukum aradi. Oh, ada tu kan dah maju sikit dah. Tapi dia terpinga-pinga lagi dah, tak faham. Nanti dia ngaji lagi, dengar lagi, oh faham dah. Naik lagi sikit. Macam tu lah cara dia. Nampak dah tu? Kalau tak dengar tadi, taknya tahu sampai bila-bila. Itulah untung Allah pilih kita ni. Allah yang memperdengarkan benda ni pada telinga kita. Allah sayang kita. Kita je tak nampak kasih sayang Allah tu. Lupa turun balik. Allah bagi lupa tu, nak suruh dia berusaha dapatkan balik. Dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi. Dia kata lupa lah, tak boleh jadi ni, aku nak kena bersungguh mengaji. Dapat pahala lagi. Kalau dia ingat, dia jadi nanti sombong pula dia. Apa ni korang ni, semua otak lembab. Ni aku ni pun dulu tak pernah lupa. Korang ni apa kau makan ni? Dia rasa sombong dengan diri dia, dapat dosa lah pula. Nampak tak ada? Jadi Allah ni sengaja, makna kehendak Allah tu jatuhkan kita dalam kekurangan maksiat tu, sebab nak kita ni sentiasa sedar dan yakin yang kita ni sentiasa dalam kekurangan. Sebab kalau kita ni duduk dalam kebaikan sepanjang-panjang hari waktu, akan timbullah sombong. Jadi Allah tak suka. Sebab tu Allah sayang. Jangan kata Allah takdirkan diri kita tu melakukan maksiat sebab Allah benci. Dah, Allah sayang. Allah nak ingatkan kita. Sebab kita ni kadang-kadang rasa syok sendiri. Aku ni dah baik dah lama dah aku tak buat dosa-dosa macam tu. Tu sombong lah tu. Sepatutnya dia sentiasa rasa takut Allah tarik balik nikmat taufik tadi. Sebab yang aku boleh buat baik sampai ke hari ni sebab kau tolong ya Allah. Kalau kau tarik balik nikmat taufik ni, habislah aku, sia-sia lah duduk buat dosa maksiat lah. Allah nak kita ni sentiasa rasa macam tu. Tapi kita ni kadang-kadang rasa macam tu. Sebab tu bila dah lupa, Allah ingatkan balik. Bila lupa, Allah ingatkan balik. Macam mana cara Allah nak ingatkan balik yang kita ni? Allah jatuhkan kita dalam maksiat, baru sedar, aku ni tak baik lagi rupanya. Maknanya malam baru ni aku duduk tersengih sorang-sorang tu. Maknanya aku perasan lah baru ni. Masa kat depan Kaabah, depan Kaabah kita aku tersengih sorang-sorang. Maknanya tak ada lagi lah. Lemah juga aku pun walau dah pergi haji pun. Supaya sedar yang diri kita sentiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Jangan pernah ada rasa yang macam tu dalam hati.
Sebab tu Allah bila kita lupa, Allah ingatkan balik. Jadi selamatlah kita. Tidaklah kita ni berterusan duduk dalam hati yang salah tadi. Itu hikmah Allah jadikan maksiat. Nampak tak tu? Itu hikmah Allah jadikan maksiat. Ingat, sia-sia ke Allah jadikan maksiat tu? Allah tak buat benda sia-sia. Yang buat sia-sia ni kita. Tuhan tak buat benda sia-sia, tapi yang nama makhluk buat benda sia-sia. Kadang pandang orang, lupa. Waktu kita senang macam ni, waktu kita buat dah semayang, dah tutup aurat, dah duduk dalam majlis ilmu, dah baca Quran. Pergantungan dalam hati tu tak sama waktu kita duduk dalam maksiat tu. Dulu, ya Allah tolonglah, bantulah. Lain. Sebab waktu tu dia duduk dalam kesusahan ataupun bala maksiat, hatinya lain. Ya Allah tolonglah, aku nak jadi baik macam orang tu, tolonglah. Tapi waktu Allah dah bagi, kan dah lain tu hati kita. Perasan ke tak perasan? Orang minta tolong dalam keadaan lemah dalam laut dengan orang minta tolong atas darat lain. Kalau dalam laut minta tolong sungguh-sungguh, bukan mulut sampai ke dalam-dalam hati, harap sungguh. Tapi waktu senang doa kan lain. Doa macam tu je, kat lidah je, tak sampai ke hati kita pun. Tapi waktu susah sampai ke dalam hati. Meleleh-leleh air mata. Meleleh air mata tu waktu apa? Tengok cerita Korea ke apa? Bukan? Oh bukan. Tanya dulu takut ramai yang meleleh air mata ni. Tengok Korea, tengok Hindustan, tengok iklan cerita Hindustan, iklan nangis dah. Iklan, la ilaha illallah. Punyalah nipis hati dalam bab-bab lara macam tu. Tapi dalam bab dosa, kebal dia. Sebut dosa, tak ada mengalir pun air mata. Tengok orang berlakon, nangis. Pasal sedih tu. Hero kena tinggalkan. Kenapa hero ditinggalkan pula ni? Menangis. Tak pernah pun menangis tentang masalah hati kita yang penyakit ni. Payah nak menangis, payah nak menangisi dosa-dosa kita. Sebab ada orang komplain, dia kata kenapalah Allah ni dalam aku baik-baik pula aku jatuh dalam maksiat ni. Kenapa ni? Komplain. Macam dia bijak daripada Tuhan pula. Nak pertikaikan, nak persoal kerja Tuhan. Allah nak ingatkan kita. Allah nak selamatkan kita daripada syok sendiri. Berasa baik, berasa soleh, berasa hebat dah. Rasa macam tak perlukan pertolongan Allah dah. Sebab apa? Sekarang dah semayang, sekarang dah mengaji sekarang. Dulu kau lain, dulu waktu kau susah, dulu kau minta tolong sangat-sangat dengan Allah. Hati kau harap sangat-sangat dengan Allah. Kau minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bila Allah dah bagi, Allah dah selamatkan kau daripada malapetaka, bencana maksiat. Bila kau dah duduk dalam taat, kau dah lupa dah. Kau dah tak macam dulu. Hati kau dah tak macam dulu dengan Tuhan. Orang yang baik, orang yang hebat, hatinya sentiasa macam tu dengan Allah. Sentiasa. Dalam keadaan dia taat ataupun duduk dalam keadaan makna maksiat, hatinya sentiasa macam itulah dengan Allah. Cuba kita telik hati kita macam tu dah. Kan tak sama. Jadi Allah nak ingatkan, maknanya jangan. Dalam keadaan kau baik pun, kau taat pun, kau banyak buat amal pun, makna hati mesti hina dengan Allah. Mesti harap dengan Allah sungguh-sungguh. Macam seolah-olah waktu kau susah dulu. Tu Allah nak didik kita. Allah tak nak kita ni dalam hati kadang mentang-mentang dah buat ibadat ni kan dah macam longgar, dah tak ada harap sangat, dah tak ada minta tolong sangat. Sebab pada kita kalau aku dah baik dah, jadi tak perlulah nak minta sangat-sangat dengan Allah. Makna tu ada masalah hati kita. Orang yang bertakwa, hati ni tak macam tu, sentiasa hatinya berkendak, berhajat dengan Allah, sentiasa, walaupun dalam kebaikan. Seperti kelakuan seorang waliullah tu, dia kata apa? Waktu dia nak makan benda manis, dia kata, ya Allah tolonglah, rezekikanlah aku rasa kemanisan pada gula ni, ya Allah tolonglah bagi aku rasa manis kat gula ni. Padahal pada kita adat dah kata gula manis dah, tapi nak cerita hati dia tu dalam keadaan dia duduk nak makan tu pun gantung dengan Allah. Bukan waktu dia duduk dalam maksiat, waktu dia duduk dalam senang pun hati dia macam tu dengan Allah. Kita dah, waktu kita dah senang, kita lupa dah rasa beres dah, rasa dah lepas dah. Padahal
Hakikatnya kita ni sentiasa hina, sentiasa bergantung, sentiasa berkehendak, berhajat pada Allah. Kita tak boleh nak duduk dalam keadaan begini, bergerak, diam, selesa, sihat, bahagia, rasa hati macam tu kalau tak diberi oleh Allah. Allah boleh ambil balik benda-benda tu. Jadi Allah nak suruh kita, hati kita ingat sentiasa yang Allah saja maha hebat, maha kuasa. Kita ni sentiasa lemah, dhaif. Hak kita ni fakir, sentiasa fakir, sentiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah dalam apa jua hal, keadaan, situasi, masa sekalipun. Walaupun kita rasa macam tak perlukan Allah dah. Allah nak tegur kita supaya jangan hanyut dengan perasaan sendiri tu, berasa baik dah. Ada hatinya tu? Tak ada kan? Jadi baiki hati kita, baiki dah. Makna hati kita tak baik lagi, tak payahlah nak perasan. Memanglah Zohir ni nampak berkopiah, berserban dah, berjubah dah, bernikab dah, bertelekung dah, berjubah dah. Hati belum baik. Sedikit daripada keputusan mana dia tadi? Daripada janji itu, kalau lambat sikit ataupun segera sedikit daripada keputusan tersebut, itu dinamakan harusan aradi, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Inilah 3 perkara yang dinamakan di hukum aradi. Hendaklah kamu, siapa kamu ni? Saya lah khususnya, dan antum semua secara umumnya yang mendengar, yang mengikuti, hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Makna sungguh-sungguhlah dengar, sungguh-sungguh perhati, supaya lepas kamu, supaya selamat kamu daripada nama kejahilan, supaya kau boleh keluarkan diri kau daripada tak tahu tadi tu. Bila kau perhati betul-betul, kau boleh keluar daripada tak tahu jadi tahu. Oh, begini ceritanya. Ada juga namanya hukum aradi. Dia dah tahulah tu. Lepaslah dia daripada satu kejahilan dah. Maka bila kau dah selamat, dah terkeluar daripada kejahilan, maka beruntunglah kamu. Selama mana untung tu? Selama-lamanya untung. Dunia akhirat. Wallahu a'lam. Jadilah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, merahmati kita semua, mengampuni kita semua. Kita ni banyak lupa, banyak leka, banyak lalai, banyak syok sendiri. Perasan, tak habis-habis perasan. Sentiasa nak cari gali dosa dan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekalian dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, orang yang senang dengan kita, orang yang tak senang dengan kita, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan taufik untuk memperbaiki hati kita, memiliki sifat mahmudah, membuang segala sifat mazmumah. Mudah-mudahan hidup mati kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu, hati yang ikhlas, hati yang pemaaf. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sifat dendam, dengki, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya yang menjadi asbab kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki antum semua, diberikan rezeki yang luas, yang halal lagi berkah, diberi umur yang panjang yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk membuat persiapan kita untuk kembali kepada Allah bila-bila masa saja. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak isteri kita, suami isteri kita, keturunan kita daripada terpedaya terikut dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam la asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.